Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat petang. Bertemu kita dalam program Kapsul Sejarah SPM Sejarah. Okey, hari ini kita akan membincangkan format SPM KSSM Ketah 2 bahagian B. Okey, saya Cikgu Sarima binti Daud, guru sejarah SMK Gua Nangka. Okey, akan bersama-sama dengan cikgu-cikgu pada hari ini. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah merupakan buku teks sejarah KSSM yang terbaru. Okey, untuk tingkatan 4 telah digunakan pada tahun 2020 dan untuk tingkatan 5 digunakan pada tahun 2021. Okey, ini adalah DSKP yang terbaru bagi tingkatan 4 dan 5. Okey, kita tengok objektif pentaksiran sejarah. Okey, yang pertama, keupayaan menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang kepentingan sejarah dalam kehidupan seharian, fakta sejarah, tentang perkembangan masyarakat, sumbangan tokoh-tokoh dalam mempertahankan kedaulatan dan pencapaian negara. Yang kedua, keupayaan mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah untuk menghuraikan fakta sejarah yang berkaitan dengan negara dan negara luar kepada suatu situasi baharu dalam usaha memupuk perpaduan, mempertahankan kedaulatan negara dan membina jati diri dan keupayaan menjana idea berdasarkan pelbagai fakta sejarah, isu-isu sejarah semasa dan sejarah silam agar melahirkan pemikiran yang matang serta berupaya memberikan pendapat yang rasional untuk membuat pertimbangan dalam usaha mempertahankan perpaduan, kemerdekaan, kedaulatan, maruah, pembangunan dan kemajuan negara. Okey, seterusnya kita tengok objektif program kita hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan format KSSM sejarah yang merangkumi aspek-aspek berikut, iaitu jenis instrumen, bilangan soalan, jumlah pemakahan, arah kesukaran, tempoh ujian, konstrak, cakupan, konten dan juga kaedah perskoran. Okey. Objektif seterusnya ialah menjelaskan teknik menjawab soalan esei, menghuraikan bentuk soalan respon terbuka dalam sejarah SPM Ketah 2 bahagian 2 dan juga menghuraikan kaedah perskoran secara analitik dan juga secara holistik. Okey. Okey, seterusnya kita akan ke format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, itu sejarah Ketah 1 mempunyai objektif aneka pilihan dan terdapat 40 soalan yang membawa markah kepada 40 markah. Okey, yang seterusnya kita tengok sejarah Ketah 2 terdapat bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A terdapat 4 soalan subjektif respon terhad dan calon perlu menjawab semua soalan yang membawa markah kepada 40 markah. Okey, seterusnya kita tengok kertas 2 bahagian B. Terdapat 5 soalan subjektif respon terbuka dan calon kena jawab 3 soalan yang membawa markah kepada 60 markah. Okey, kita tengok soalan bahagian B, subjektif respon terbuka. Okey, terdapat 2 atau 3 soalan bab tingkatan 4 dan juga 2 atau 3 soalan bab tingkatan 5. Okey, 20 markah bagi setiap soalan. Calon wajib menjawab dalam bentuk esei. Okey, kita tengok arah kesukaran bagi kertas 2 bahagian B, iaitu rendah, sederhana, tinggi. Okey, nisbahnya 5-3-2. Okey, tempoh ujian untuk kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Untuk bahagian B, cadangan masa adalah 30 minit bagi setiap soalan. Okey, seterusnya kita tengok konstrak untuk kertas 2 bahagian B. Terdapat 6 konstrak, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Cangkupan konten ialah DSKP KSSM tingkatan 4 dan juga 5. Okey, kita tengok kaedah perskoran. Okey,
Yang pertama, analitik dan juga holistik. Okey, seterusnya kita ke kita tengok contoh-contoh item sejarah kertas 2. Okey, yang pertama, setiap soalan dibahagikan kepada 3 soalan. Okey, yang pertama soalan soalan A, maafkan saya. Okey, yang pertama A. Okey, berdasarkan rajah di atas, jelaskan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. 6 markah. Kita tengok kat sini, kata tugasnya adalah jelaskan, yang kita akan bincang sekejap lagi. Okey, yang kedua iaitu soalan B. Maklumat berikut berkaitan sistem perundangan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimanakah undang-undang tersebut dapat memantapkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Okey, 6 markah. Kata tugas di sini adalah bagaimana. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas kepada pembinaan negara bangsa kita. Berikan ulasan anda, 8 markah. Jadi keseluruhan markah di sini adalah 20 markah. Okey, kita tengok soalan 2. Okey, terdapat 3 juga pecahan soalan, iaitu A, B dan juga C. Soalan 1. Berdasarkan peta 1 dan pengetahuan sejarah anda, jelaskan tentang sejarah penubuhan Asia. Okey, di sini kita boleh nampak kata tugasnya adalah jelaskan, 4 markah. Okey, kita tengok soalan B. Bagaimanakah Malaysia berperanan membantu Asia mencapai matlamat tersebut? 8 markah. Okey, kata tugasnya ialah bagaimanakah. Okey, kita tengok soalan C. Berjayakah ASEAN mencapai matlamat D2B? Okey, berikan penjelasan anda. 8 markah di situ. Kata tugasnya adalah beri penjelasan anda, yang saya akan bincang sekejap lagi. Okey, seterusnya kita tengok teknik menjawab soalan esei. Terdapat beberapa teknik. Okey, yang pertama, calon mesti menjawab dalam bentuk esei dan juga ayat lengkap untuk mendapat markah penuh. Yang kedua, calon mesti merespon kata tugas yang terdapat dalam soalan. Okey, yang ketiga, penggunaan penanda wacana. Okey, calon mesti menggunakan penanda wacana untuk menyambung ayat dengan ayat. Okey, seterusnya, calon juga mesti menulis fakta, huraian dan juga contoh. Dan calon mesti mengasingkan perenggan untuk mengembangkan isi atau idea dengan lebih berkesan. Seterusnya, calon juga harus mematuhi peruntukan markah yang telah ditetapkan oleh soalan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok respon kata tugas. Okey, kita tengok kata tugas nyatakan, apakah, senaraikan dan berikan memerlukan fakta sahaja. Di sini, satu fakta akan membawa 1 markah. Kita tengok contoh soalan. Okey, nyatakan kandungan dalam senarai persekutuan. 5 markah di sini. Okey, kita tengok contoh jawapan calon. Okey, di sini kata tugasnya adalah nyatakan. Okey, contoh jawapan calon. Antara kandungan dalam senarai persekutuan ialah hal ehwal luar negeri. Okey, di sini kita nampak lihat calon telah merespon kata tugas dan telah memberi 1 fakta. Calon telah mendapat 1 markah di sini. Okey, selain itu pertahanan negara. Okey, calon juga telah menggunakan penanda wacana untuk menghubungkan isi. Okey, pertahanan negara adalah fakta yang kedua. Okey, seterusnya senarai persekutuan terdiri dari keselamatan dalam negeri. Okey, itu fakta yang ketiga yang telah diberikan oleh calon. Okey, selain itu, kandungan senarai persekutuan ialah keuangan. Itu fakta yang keempat. Berikutnya dalam senarai persekutuan ialah pelajaran. Okey, di sini kita dapat lihat calon telah merespon
kata tugas, memberi fakta dan menggunakan penanda wacana. Calon juga telah menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap dan juga esei. Di sini calon mendapat markah penuh, 5 markah. Okey, seterusnya kita tengok kata tugas yang seterusnya. Okey, kata tugas yang seterusnya ialah mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, sejauh manakah, perihalkan, terangkan, ceritakan, huraikan. Okey, di sini calon perlu menjawab dalam jawapan ayat lengkap dan juga berlapis. Okey, iaitu satu fakta membawa markah kepada satu markah. Begitu juga dengan huraian 1 markah, contoh 1 markah. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan. Okey, tengok contoh soalan. Jelaskan peranan pembesar 4 lipatan. Okey, kata tugasnya ialah jelaskan. Okey, 6 markah. Contoh jawapan calon kita tengok. Okey, antara peranan pembesar 4 lipatan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah pembesar berempat dilantik oleh Sultan seperti Bendahara, Pengulu Bendahari, Temugun dan Laksmana. Okey, di sini calon telah merespon kata tugas, memberi fakta dan juga memberi contoh. Calon telah mendapat 3 markah di sini. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Selain itu, pembesar 4 lipatan juga diberi kuasa untuk memerintah dan mentadbir di suatu wilayah. Okey, calon telah menggunakan penanda wacana dan juga telah memberi fakta. Okey, seterusnya kawasan tersebut dikenali sebagai kawasan pegangan. Okey, calon telah mendapat 2 markah di sini. Okey, kita tengok. Di samping itu, pembesar lain telah dilantik bagi membantu dalam pentadbiran, contohnya Syahbandar, Bentara, Orang Kaya dan Pengulu. Okey, di sini kita boleh tengok calon telah memberi 4 fakta dan juga 2 contoh. Calon telah mendapat 6 markah penuh. Okey, di sini kita boleh lihat calon telah mengasingkan isi mengikut perenggan. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, jelaskan faktor kemunculan gerakan nasionalis. Okey, 6 markah. Okey, kita tengok. Calon telah menjawab. Okey, antara faktor kemunculan nasionalis ialah peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir yang terdedah dengan perjuangan Islah yang dipimpin oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani. Okey, di sini kita lihat calon telah merespon kata tugas dan telah memberi fakta, huraian dan juga contoh. Okey, calon telah mendapat 3 markah. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Selain itu, hasil kesusastraan yang menjadi wadah mengungkap keperitan hidup masyarakat dijajah oleh Barat seperti Melua Kuala Lumpur dan Cerita Awam Putat. Okey, di sini kita boleh lihat calon telah menggunakan penanda wacana, memberi fakta, memberi huraian serta contoh. Okey, calon juga telah mendapat 3 markah di sini. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, seterusnya kewujudan media cetak yang menjadi penyalur maklumat kepada rakyat seperti jawi peranakan. Okey, di sini juga calon telah memberi fakta, huraian, contoh. Okey, calon telah mendapat 9 markah maksimum. Okey, daripada 6 markah. Okey, ini adalah salah satu contoh jawapan calon yang baik. Okey. Seterusnya kita tengok contoh jawapan calon yang lain. Okey, antara faktor kemunculan nasionalis ialah peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Okey, di sini calon telah merespon kata tugas dan juga memberi fakta. Calon mendapat 1 markah. Okey, hasil kesusastraan
turut menjadi faktor kemunculan gerakan nasionalis. Okey, di sini calon hanya mendapat setengah markah. Okey, nanti saya akan terangkan kenapa calon hanya mendapat setengah markah di sini. Okey, kewujudan media cetak juga penting. Okey, di sini calon telah memberi fakta. Okey, pendidikan moden Islam juga meniupkan semangat nasionalisme. Okey, di sini calon telah memberi fakta juga. Okey, seterusnya kita tengok kemunculan golongan intelektual lepasan Timur Tengah juga mempengaruhi kemunculan gerakan nasionalis. Okey, di sini calon juga telah memberi fakta dan ayat saya kita tengok. Pengaruh luar juga mempengaruhi kemunculan gerakan nasionalis. Okey, di sini calon hanya mendapat 3.5 markah. Okey, dan digenapkan menjadi 4. Okey, di sini kita boleh lihat calon hanya memberikan fakta sahaja bagi setiap ayat yang dihasilkan. Okey, dianggap ayat itu tidaklah lengkap dan kerana tidak menggunakan penanda wacana. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, contoh soalan yang lain. Jelaskan kandungan Perlembagaan Rakyat 1947 yang dikemukakan oleh Putra AMCJA 8 markah. Okey, untuk panduannya, pelajar perlu memahami Perlembagaan Rakyat dan juga memilih jawapan yang berdasarkan fakta. Pilihan yang terbaik ialah fakta, huraian dan juga contoh. Okey, kita tengok contoh jawapan calon. Okey, antara kandungan Perlembagaan Rakyat ialah Tanah Melayu disatukan dengan Singapura serta penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh Tanah Melayu. Okey, di sini kita dapat lihat calon telah merespon kata tugas memberi fakta. Okey, terdapat 3 fakta di sini. Okey, dan kita tengok perenggan yang seterusnya. Selain itu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaannya tanpa berbelah bagi. Okey, di sini kita dapat lihat calon telah menggunakan penanda wacana untuk menyambung isi dan juga telah memberi fakta dan juga calon telah memberi 1, 2, 3. Okey, calon telah memberi 3 huraian. Okey, di sini calon mendapat 4 markah. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Okey, perenggan yang seterusnya. Seterusnya, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Okey, di sini calon telah memberi fakta dan juga 2 huraian. Okey, kalau kita lihat di sini secara keseluruhannya, calon telah memberi 5 fakta dan juga 4 huraian. Okey, calon mendapat markah maksimum 9. Okey, kalau analisa yang boleh kita buat. Okey, calon telah memberi fakta, fakta dan juga fakta. Okey, 4 fakta di situ. Lepas tu calon telah memberi huraian, fakta dan juga 2 huraian. Okey, Okey, markah maksimum calon telah mendapat 8 markah. Okey, catatan di sini. Kata kunci Dewan, Kewarganegaraan dan Raja boleh membantu murid mendapatkan markah. Okey. Okey, kita lihat respon kata tugas yang seterusnya, iaitu berikan penjelasan anda. Okey, di sini memerlukan pelajar memahami jawapan yang munasabah. Okey, pilihan yang terbaik adalah fakta, huraian, contoh. Okey, kita tengok contoh soalan dan juga contoh jawapan. Okey. Okey, kita tengok soalan. British telah mengambil tindakan menolak Perlembagaan Rakyat.
Berikan penjelasan anda. Okey, kita tengok contoh jawapan. British telah mengambil tindakan menolak perlembagaan rakyat kerana bimbang dengan golongan nasionalis Melayu yang radikal yang ingin membebaskan tanah air daripada penjajahan. Okey, golongan ini tidak mahu berkompromi dengan pihak penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Malah, mereka menekankan kepada kebebasan hak bersuara serta berhimpun untuk memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan British. Oleh itu, British menerima cadangan jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada wakil UMNO dan pegawai kanan British. Okey, di sini kita dapat lihat calon telah merespon kata tugas, memberi fakta, menulis fakta, membuat huraian dan juga menjawab dalam bentuk esei. Okey, kalau mengikut analisanya, calon telah memberi 5 fakta, 2 huraian dan juga 1 contoh. Calon mendapat markah 8 markah. Okey, kita lihat analisa. Okey, analisanya ialah calon telah memberi fakta, huraian, fakta, huraian dan juga 2 lagi fakta dan akhir sekali calon telah memberi contoh. Okey, kita lihat. Okey, calon telah mendapat 8 markah. Okey, di sini kita boleh lihat jawapan mestilah munasabah. Pelajar digalakkan jangan menghantar kertas kosong. Okey, munasabah di sini. Okey, jawapan mesti masih lagi mengikut buku teks. Okey. Cikgu-cikgu boleh memastikan pelajar-pelajar menjawab soalan ini. Okey. Kita tengok respon kata tugas yang seterusnya. Okey, respon kata tugas yang seterusnya ialah sejauh manakah. Okey, di sini calon mesti menilai. Okey, membuat penilaian. Okey, kita lihat soalannya. Sejauh manakah ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia? Okey, cirinya telah dibagi ya. Okey, pertepatan kekal, bahasa dan juga tulisan. Okey, di sini calon perlu ulas fakta sedia ada dalam soalan dan juga boleh beri fakta lain setelah ulas. Okey. Dan juga calon juga mesti bagi ranking setiap fakta, contoh sangat penting, agak penting dan juga kurang penting. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey, contoh jawapannya. Ciri pertepatan kekal sangat penting mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap iaitu di sekitar lembah sungai kerana terdapat sumber seperti air dan makanan. Seterusnya, kawasan berkembang menjadi sebuah bandar dengan pelbagai kemudahan. Okey, di sini calon telah memberi ranking iaitu sangat penting. Calon juga telah memberi fakta, huraian, contoh dan juga huraian. Begitu juga perenggan yang seterusnya. Calon juga telah memberi ranking. Okey, kita tengok selain itu, ciri bahasa dan tulisan juga penting. Okey, nampak di situ calon telah memberi ranking untuk setiap isi. Okey, untuk setiap isi. Okey, seterusnya kita tengok untuk mendapat jawapan yang baik bagi kertas 2, kita dapat 6 langkah. Okey, yang pertama, kita calon mesti baca dan fahami kehendak soalan dan juga menggunakan konsep 5M. Okey, 5M yang pertama ialah membaca. Okey, M yang kedua menggaris, M yang ketiga merangka, N yang keempat menjawab dan M yang kelima menyemak. Okey, kita tengok langkah yang kedua. Calon mesti pilih 3 soalan esei dan jawab semua 4 soalan struktur. Okey, kita tengok langkah yang ketiga.
Calon mesti jawab soalan yang senang dahulu. Okey. Dan langkah yang keempat, calon mesti fahami kata tugas. Okey, yang pertama kata tugas terangkan, buktikan, jelaskan dan sebagainya. Okey. Kita tengok langkah yang kelima. Calon mesti membiasakan memberi jawapan dengan memberi fakta, huraian, contoh dan juga inference bagi terutama soalan kebat. Dan yang keenam, calon mesti menjawab dalam bentuk esei dan juga ayat lengkap. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kaedah perskoran iaitu analitik dan holistik. Okey, skor analytical. Yang pertama, peraturan markah adalah berdasarkan koding, fakta, huraian dan contoh. Yang kedua, setiap satunya memperuntukkan satu markah. Okey, yang ketiga, ada kalanya secara borong iaitu mana-mana fakta, huraian dan contoh akan mendapat markah. Okey. Dan ada kalanya perlu berstruktur bagi setiap fakta dan perlu disokong dengan huraian fakta. Okey, yang seterusnya lazim digunakan dalam penandaan secara kertas 2. Okey, pemeriksa akan menanda dengan meletakkan koding pada isi jawapan calon sama seperti koding dalam peraturan pemarkahan. Okey, kita lihat skor rubrik. Okey, yang pertama, peraturan pemarkahan yang dinilai secara holistik iaitu menyeluruh, bersepadu, berdasarkan ketepatan fakta, olahan dan kupasan yang komprehensif iaitu lengkap serta matang. Okey, boleh membuat inference dan laras bahasa yang gramatis dan menarik. Okey, dalam peraturan pemarkahan rubrik tidak ditetapkan koding. Okey. Okey, kita lihat panduan menjawab secara holistik untuk struktur dan esei. Okey, kalau kita tengok OKRAS 4, pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Okey, mesti memberi contoh yang bukti atau contoh yang sangat sesuai, sangat sesuai. Yang ketiga, membuat inference yang tepat. Okey, yang keempat, jawapan sangat mendalam, terperinci dan juga komunikasi dan pengolahan sangat menarik, penggunaan laras bahasa yang menarik dan juga menunjukkan kematangan. Okey, kita lihat aras yang ketiga. Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, bukti atau contoh yang sesuai, membuat inference, jawapan mendalam dan terperinci, komunikasi dan pengolahan menarik. Okey, aras yang kedua. Okey, pengetahuan dan pemahaman yang jelas, bukti dan contoh agak sesuai, jawapan dihuraikan tetapi terhad, komunikasi dan pengolahan kurang menarik. Okey, kita tengok aras 1. Pengetahuan dan pemahaman sangat terhad, jawapan mudah dan juga umum. Okey, kita lihat. Ini antara jawapan yang universal iaitu jawapan yang sama untuk pelbagai soalan, terutamanya untuk soalan kebat. Yang pertama, kita tengok soalan. Maafkan saya. Okey, kita tengok kepentingan mengekalkan kedaulatan. Okey, soalan yang kedua, kepentingan hubungan diplomatik dengan negara lain. Okey, kita tengok soalan yang ketiga, kepentingan undang-undang. Okey, soalan yang keempat tentang kepentingan memilih pemimpin berwibawa dan kepentingan perpaduan antara kaum. Dan hari sekali tentang soalan tentang kepentingan semangat patriotik dan juga cintakan negara. Okey, jawapan yang boleh digunakan ialah negara aman. Okey, yang kedua, ekonomi maju. Yang ketiga, politik stabil.
Yang keempat, imej negara terjamin. Okey, sekian. Terima kasih.